Oi, Mr. H. Yang berlaku sekarang ni, yang kena tempias adalah Anwar Ibrahim. Orang lain memang Agus dan Wahab memang tak ada masalah. Tapi yang kena tempias tu adalah Anwar Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersama lagi. Okey. Agus Wahab kan. Prof Agus tiba dia pergi dekat IPD dan bagi keterangan soal apa? Soal kes. Siapakah Mr. H dan tak tahulah kan apa yang disoal, apa yang diserahkan, tapi Agus dah bagi tahu siapakah Mr. H. Dia dah serahkan kepada polis, dia dah menceritakan siapakah Mr. H. So kita tunggu kan? Kita tunggu dan apa yang berlaku sekarang ni kan, Mr. H punya plan pada aku memang aku pun sakit hati gila kan. Sebab apa yang berlaku ni, dia kena bukannya dekat Agus yang kena, bukan dekat orang lain yang kena. Yang kenanya adalah Anwar Ibrahim. Sebab dulu Anwar Ibrahim dah pernah dituduh berkaitan kes lelaki dengan lelaki. Kan? Tahu-tahu apa yang berlaku ni, Mr. H punya plan ni, terkena tempias dekat Anwar Ibrahim. Aku cukup tak apa jenis perangai lah apa-apa ni. Apa jenis, aduh, sakit hati rasanya. Sakit hati gila. Apa hal lah hang boleh pergi buat perkara-perkara yang macam ni. Sebab yang kena tempias tu, katanya hang orang PKR. And Mr. H, hang tu orang PKR. Tapi yang kena tempias ni adalah Perdana Menteri kita. Imej wajah Perdana Menteri kita dan juga mereka puak-puak pembangkang akan mainkan, memburukkan Anwar Ibrahim. Mereka akan main persepsi kan, dan persepsi tu terkena dekat Perdana Menteri. Memang dah sehari dua ni memang dah reda sikit dah Agus dan Wahab ni. Tapi orang akan ingat, orang apa, contohlah macam untuk pilihan raya yang akan datang kan. Of course, perkara-perkara ni mesti akan keluar balik. Mesti akan dikeluarkan kembali untuk nak main persepsi, untuk nak memperburukkan Perdana Menteri. Untuk nak memperburukkan Anwar Ibrahim. Walaupun Agus ni bukan ahli PKR, bukan orang PKR, bukan orang politik. Agus adalah orang pendidikan. Tapi disebabkan sifat yang buruk, perangai yang buruk yang dimainkan oleh Mr. H sehingga kan manipulate video apa semua untuk nak memperburukkan Agus, untuk nak menjatuhkan Agus, kena dekat Anwar Ibrahim. Cuba hampa tengok kan. Aku tak membela Agus. Aku tak kata benda tu memang benar-benar berlaku dan aku tak kata ini semua diedit. Wallahualam. Sekarang ni apa yang dah viral, apa yang dah jadi, yang menjadi kesannya terhadap kerajaan dan juga Anwar Ibrahim. Jadi itulah aku nak bawa dengan hampa. Aku dah hilang idea ni, aku dah geram sangat. Jom kita bersama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswadi dan kita boleh tengok hujah Iswadi. Dia ceritakan ni pada aku. Kalau hampa tanya aku kan, aku sangat-sangat sakit hati. Aku sangat-sangat bengang. Aku sangat apa dia ni hampa ni, politik yang macam mana untuk nak menjatuhkan rakan hampa, untuk hang nak naik menjadi ketua pengarah JKOM, hang sanggup mainkan dengan isu macam Agus dengan Wahab ni lah. So jom kita sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswadi ni. Okey, hari ini berkenaan dengan Agus tiba di IPD Kajang beri keterangan kes. Bekas Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Datuk Muhammad Agus Yusof tiba di Ibu Pejabat IPD Kajang pada 2 petang hari ini bagi memberi keterangan berhubung video perbualan miripnya dengan seorang kaki tangan JKOM. Muhammad Agus berkebayan biru menaiki kereta Toyota Estima tiba di IPD. Pagi tadi, Ketua Polis Negara Tan Sri Razadin Hussein berkata selain Agus yang dipanggil, terdapat beberapa lagi individu dijangka akan dipanggil bagi membantu siasatan. Baik. Agus dedah identiti Mr. H kepada polis. Bekas Ketua Pengarah JKOM Muhammad Agus hari ini mendedahkan identiti Mr. H kepada polis. Bagaimanapun, dia tetap membungkam apabila diasap oleh wartawan setelah merakam kenyataan Ibu Juat. Soalan berkaitan siasatan, yang jelas saya telah dedahkan kepada polis siapa Mr. H. Baik. Berkaitan dengan perkara tersebut, tuan-tuan, cerita tersebut,
Kita dah kata pendedahan itu dah berlaku, beliau dah bawa ke balai polis. Dia cerita dia macam ni. Orang kata, nah, Agus takkan berani bawa kerana video itu palsu. Video itu tulen. Dia takkan berani bawa ke balai polis. So sekarang dia dah bawa ke balai polis. Now, tulen atau tidak itu bukan kuasa kita nak menentukan. Itu biarlah pihak berkuasa tentukan. Now, isu dia sekarang ni macam saya kata dan saya dedahkan tempoh hari. Tiba-tiba ada Papa Gomo buat satu video. Dia kata sebenarnya Mr. H ini adalah komplot Nurul Izzah. Ini adalah komplot Fahmi Fazil. Papa Gomo, jauh sangat kau punya corner tu. Corner baring kau tu jauh sangat. Out of lab dah. Kan aku punya konspirasi, kau nak buat konspirasi juga. Kau punya konspirasi tu jauh sangat overlapping dia. Fahmi pula. Papa Gomo, aku nak cerita Fahmi Fazil tak ada kena-mengena. Habis tu kenapa Fahmi Fazil keluarkan nyataan? PMX bagi arahan. Dia ada satu video, malam tadi saya share video tersebut, berkenaan dengan Agus. PMX kata, saya dah minta Wabi Fahmi Fazil keluarkan arahan. So bila keluarkan arahan, keluarkan kenyataan, bukan arahan, keluarkan kenyataan bahawa Prof Agus tidak lagi bersama dengan kerajaan, which is true. Dia dah letak jawatan. Memang ada tempoh dia, tetapi dah letak jawatan, kira dah tak ada lah. Dan kenyataan itu tak ada kena-mengena konspirasi. Cuma saya nak cerita, konspirasi tersebut berkaitan dengan geng PN yang laki bini, dan juga seseorang yang cikgu tapi tak pernah mengajar. Sebab itu saya kata, beberapa tindakan akan diambil tidak lama lagi. So tuan-tuan tunggu je lah. Saya tak nak lah pecah rahsia lagi kan. Sebab saya tak nak jump the gun, nanti benda tu tak jadi. So sabar. Saya kata tadi plot thickens. Dan kita akan tengok siapa selepas ini yang akan gila Kinze, tuan-tuan. Siapa lepas ni yang akan gila Kinze, siapa lepas ni yang akan menggeletar, siapa yang lepas ni dia akan macam tu. Saya tertarik lah dengan situasi yang ada sekarang ni sebenarnya. Saya tertarik bila cubaan untuk menyelamatkan Mr. H itu, ada orang kita tembak orang kita sendiri. Tetapi kita lupa sebenarnya, dalam tembak orang kita sendiri tu, yang kena bukan orang tu. Yang kena PMX kita. Dan korang tak sedar. Benda itu kena pada PMX. Tapi tak apalah. And orang macam saya, kita tetap mempertahankan kerajaan, kita tetap mempertahankan PMX. Dan kita faham tuan-tuan, situasi yang ada sekarang ini. Ni saya nak cerita satu perkara. Kegusaran pembangkang sekarang ini, apabila cerita ini pecah, tembelang ini pecah, tuan-tuan. Apabila tembelang ini pecah, tembelang mereka pecah, mereka berasa risau. Kerana ONA yang mereka dah rancang ini sepatutnya untuk kenakan PMX, untuk kenakan Perdana Menteri itu, tak berjaya. Okay, tuan-tuan perasan tak? Mereka buat perkara ini sewaktu PMX tak ada dalam negara. Mereka buat ONAR ini sewaktu PMX berada di luar negara. Now, kenapa penting lokasi PMX itu di luar negara? Rancangan mereka seterusnya yang saya tak revealkan sebelum ini adalah, bila berleluasanya video ini, bila berleluasanya naratif bahawa kerajaan ini adalah kerajaan songsang, itu akan digunakan untuk memainkan sentimen. Itu yang pertama, sexuality. Kedua, sentimen agama. Dan daripada situ mereka berharap mereka akan dapat menarik sokongan, terutama daripada ahli parlimen Melayu. Daripada UMNO umpamanya. Terutamanya daripada UMNO. Namun begitu, benda ini tak fly. Benda ini tak fly, tuan-tuan. Kenapa tak fly? Satunya, pendedahan saya pada peringkat awal. Saya kata dia bukan masalah video tu autentik tak autentik. Bila benda yang diorang tengah nak kenakan itu tak berjaya dan didedahkan plan itu lagi awal daripada yang sepatutnya. Tuan-tuan kena ingat, hari ini adalah setahun cerita Cukup Jomlah Hadi Awang. Ingat tak? Hadi Awang kata, cukup jomlah. Hari ni, 20 hari bulan November ni, adalah setahun peristiwa tersebut berlaku. So, this supposed to mark. Dia tak boleh nak cerita tentang kegagalan kerajaan. Kerajaan tak gagal. Dia nak cerita apa tentang kegagalan? Masalah telur kita selesaikan. Masalah minyak kita selesaikan. Masalah beras kita selesaikan. Masalah apa? Masalah apa? Inflasi menurun, pekerjaan mula meningkat, kadar gaji dijangka mula meningkat. Even kata-kata daripada segi OPR tak menaik, walaupun mata wang kita menurun. Tetapi OPR tidak berubah, 3.0 dijangka sehingga tahun depan kerana fundamental kita strong.
So diorang tak boleh nak asak daripada situ. Even soalan-soalan pembangkang dekat parlimen pun soalan yang tak relevan, tuan-tuan. So dia nak asak kot mana? Jadi dia main sekali lagi cerita seksual ini. Cerita seksual dimainkan. Plot yang sama. Bila diorang tak ada benda nak asak kita, so dia main cerita seksual. Tuan-tuan ingat liwat 1, liwat 2, bila dah tak ada benda nak asak pembangkang, keluar cerita seks. Keluar agama, keluar bangsa, keluar seks. Sekarang ni dia nak mainkan agama. Tetapi masalah dia dengan main agama ni, tuan-tuan, ada orang macam saya yang faham undang-undang, yang boleh ceritakan tentang bahawa apa yang mereka lakukan itu sebenarnya bodoh. Nak menunjukkan kebodohan pemimpin-pemimpin PAS di Kelantan, kita tengoklah nanti 18 enactment section yang dicabar itu menunjukkan inkompetensi mereka, ketidakmampuan mereka menjadi adun. Even nak gubal benda basic pun mereka boleh melanggar perlembagaan. Itu yang mereka risau sebenarnya. Dia bukan mahkamah syariah sangat. Bila disebut kita kena jelas tentang, dah jelas dah mahkamah syariah dan mahkamah sivil. Tuan-tuan, mahkamah syariah ni bukan baru wujud semalam. Kita dah ada mahkamah syariah ni sejak selepas merdeka lagi. Ni bukan baru wujud semalam ni. Sejak selepas merdeka lagi kita dah ada mahkamah syariah. Tak ada grey-greynya dah. Kita dah jelas. Saya belajar undang-undang, kita dah jelas yang mana sivil, yang mana syariah. Jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan dah jelas menyatakan di mana boundaries persekutuan, di mana boundaries negeri dan di mana kita bertindak. Jadual 1 menerangkan tentang list of federal punya kuasa, jadual 2 negeri punya kuasa, jadual 3, senarai 3. Jadual ke-9, senarai 1, senarai 2, senarai 3 mana-mana yang bertindak. Oh, adalah yang bertindak is, ada. Contohnya apa yang bertindak? Kebajikan. So sebab itu ada Jabatan Kebajikan Negeri, Jabatan Kebajikan Persekutuan di bawah Kementerian Wanita dan Kebajikan. Forestry, perhutanan, ada pertindanan di antara negeri dan federal. Sebab itu kalau negeri nak pergi tebang balak di kawasan yang di hutan simpan, kena minta kebenaran siapa, tuan-tuan? Federal. Ada yang kata Prof Agus takkan bawa video tu kepada balai polis sebab depa duk kata, dan daripada diri aku pun aku dapat rasakan video tu tulis. Tapi rupanya cuba kita tengok Agus sanggup ambil risiko bawa ke balai polis dan bagikan kenyataan dan mendedahkan siapa Mr. H ni. Dan bagus, kita nantikan, kita boleh tengok walaupun di dalam gabungan kita akan ada pengkhianat, musuh dalam selimut, slow dia duk tengah bunuh kita, slow duk nak menghancurkan orang-orang tertinggi di dalam parti kita ataupun di dalam kerajaan kita ataupun di dalam gabungan kita. Of course akan ada musuh dalam selimut untuk nak menjatuhkan seseorang di dalam satu-satu gabungan. Jadi orang macam ni kalau kita dapat tahu dan siapa, kita perlu terajang awal-awal. Memang wajib terajang awal-awal. Okey, seperti mana kita boleh tengok Papa Gomon, posting yang dibuat oleh Cik Gubat dan juga Papa Gomon. Kalau suatu hari nanti depa ni puak-puak ni ada di dalam kerajaan hari ni ataupun ada di dalam PKR atau ada di dalam BN, jangan sesekali terima. Depa ni lah sebenarnya musuh dalam selimut. Tapi sekarang ni depa berpihakkan kepada Perikatan Nasional, seorang berpihak kepada Muhyiddin, seorang lagi berpihak kepada Tun Dr. Mahathir. Hampa kena ingat, kalau tidak disebabkan sesuatu, depa takkan bersama dengan Mahathir dan juga Muhyiddin. Disebabkan ada habuan, disebabkan ada sesuatu keinginan, sebab tu depa duduk bersama dan depa mengharapkan kalau pihak depa dapat menjadi kerajaan, of course lah depa akan dapat tempat. Macam itulah yang berlaku di dalam belah kerajaan ataupun belah PKR. Of course lah ada juga yang nak nak menjatuhkan seseorang untuk nak naikkan diri dia sebagai ketua pengarah ke ataupun ketua bahagian ke, ketua ranting ke, ketua itu, ketua ini, kan. Jadi yang maksud aku yang aku kata Papa Gomo apa ni, cuba apa tengok daripada parti tu lompat sana, lompat sini, lompat sana, tahu-tahu nanti apabila dia di dalam kumpulan dia macam dia duduk orang bawah, dia nak naik duduk di atas, dia mudah sangatlah nak memperjatuhkan orang di atas dan depa akan naik.
Dan kita tahu isu-isu depa ni dengan fitnah, dengan kata mengata hina, mencerca apa semua kan. Jadi pada aku puak-puak ni kita jangan bagi ada di dalam kerajaan dan jangan bagi ada tempat langsung. Dan pastikan semua orang kena tahu siapa Mr. H. Kita perlu pulau, boykot dan pecat tu Mr. H ni. Kalau benar-benar ada, kalau tak ada, okey, tak apa. Okey geng. Seperti mana yang diperkatakan oleh Iswadi tu ni, ada seorang cikgu yang tak pernah tak pernah mengajar dan laki bini. Cikgu ni dengan bini dia, lepas tu cikgu yang tak pernah mengajar. Cuba hangpa kira tengok siapa dia tu. Cuba hangpa fikir tengok siapa dia tu. Jadi ni of course lah mesti ada punya. Kita wajib terajang punya. Jangan bagi ada manusia-manusia macam ni di dalam parti kita. Jangan bagi sesekali dia pijak dan dapat tempat di dalam parti kita. Samalah dengan Mr. H ni kan. Kalau kita sudah tahu siapakah Mr. H, kita perlu terajang awal-awal. Sebab bukan nak kata kalau bab liwat, bab sodomi ni kan. Kesian dekat Anwar. Kesian dekat Anwar. Tu ya, jujur aku cakap. Anwar itu, Anwar ini, orang balun Anwar itu, orang balun Anwar ini. Padahal cannot brain geng. Cannot brain. Apakah penyakit hati hampa? Apakah tak tahu lah. Sebab kita kena tanam satu. Hang jangan khianat orang. Hang jangan mengkhianati seseorang. Hang jangan tipu seseorang. Hang jangan maki seseorang. Hang jangan hina seseorang. Sebab benda tu akan comeback kepada kita balik. Janganlah. Tolonglah jangan hina orang. Jangan. Sebab apa? Sebab banyak sangat dah. Orang yang mengkhianati orang, esok dia pula yang kena khianat. Hari ni kita mencuri barang orang, esok orang mencuri barang kita. Hari ni kita maki orang, esok orang akan maki kita balik. So kita kena ingat semua tu. Janganlah disebabkan hang sakit hati kawan tu dia masih duk jadi Perdana Menteri, kawan tu masih menjadi pengarah, kawan tu masih menjadi ni untuk nak desak dia letak jawatan ataupun nak desak dia turun, hang buat sesuatu benda-benda yang mengaibkan diri dia. Satu Malaysia, satu dunia yang maki dia. Cuba kalau hangpa tengok Agus kan. Tadi aku nak cakap tu mula-mula tu aku lupa. Dia keluarkan surat peletakan jawatan, video tu keluar. Why? Hangpa faham tak? Dia hantar surat peletakan jawatan, terus boom, viral video Agus. Nampak lagi. Nampak. Seseorang dia dah mendesak supaya Agus letak jawatan satu bab. Untuk nak memalukan Agus, dia keluarkan video tu. Inilah plan hipokrit. Jadi terima kasih banyak. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Tak kat mak ampak tu. Assalamualaikum.